Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita berjumpa kembali dalam video cikgu dengan tajuk tip ulang kaji pengajian perniagaan semester 2 SCPM iaitu untuk bab 1 pengurusan. Jadi ini adalah video siri 1 untuk bab 1 pengurusan. Jadi cikgu akan beri tip untuk ulang kaji. Sedikit tip untuk video kali ini. Jadi seterusnya mari kita mulakan bersama-sama. Okey, jadi dalam pengajian perniagaan semester 1, okey, untuk kita ulang kaji, pertamanya kita perlu kenal mana fakta khusus, mana fakta bukan fakta khusus. Okey, sorry. Jadi kita tengok jadi apakah yang dimaksudkan dengan fakta khusus? Ini fakta yang ada dalam sukatan pelajaran dan fakta-fakta ini kita mesti hafal dan kita tak boleh ubah fakta tersebut menggunakan ayat kita sendiri dan tak boleh ubah perkataan-perkataan yang ada dalam fakta tersebut. Okay. Dan yang kedua, kita juga kena kenal pasti bukan fakta khusus. Dia bukan fakta khusus, tiada fakta tu di dalam sukatan. Dalam sukatan ada, cuma fakta untuk tu tidak ada. Okay. Jadi kita untuk fakta ini kita perlu ingat kata kunci semasa kita menjawab dan kita boleh guna ayat kita sendiri. Dan kita boleh huraikan ikut kefahaman dan rasional kita sendiri asalkan relevan. Jadi untuk tips ulang kaji kita pada kali ini, cikgu akan fokuskan kepada bab 1 semester 2 ni, iaitu fakta khusus takrif atau maksud dan bukan fakta khusus kepentingan. Jadi kepentingan ni kata kunci bagi sesuatu soalan. Jadi kita fokus kepada kata kunci kepentingan. Dan sekarang ni kita tengok kepada apa yang ada dalam sukatan pelajaran. Jadi pelajar bila belajar ulang kaji mesti ada sukatan pelajaran. Dengan sukatan pelajaran tu kita boleh ada senarai semak. Senarai semak untuk kita buat ulang kaji dan di dalam sukatan pelajaran juga ada hasil pembelajaran. Berdasarkan hasil pembelajaran itu juga dibentuk soalan-soalan peperiksaan. Okay. Jadi yang pertama kita lihat untuk takrif dan kepentingan. Dalam sukatan dinyatakan untuk bab 1 ni mentakrifkan maksud pengurusan dan menjelaskan kepentingannya. Menjelaskan kepentingan kemahiran dalam pengurusan. Di sini tak ada maksud. Okay. C. Mentakrifkan maksud perancangan dan menjelaskan kepentingannya. D. Mentakrifkan maksud pengorganisasian dan menjelaskan kepentingannya. E. Mentakrifkan maksud kepimpinan dan menjelaskan kepentingannya. E. Mentakrifkan maksud pasukan dan menjelaskan kepentingan pasukan. G. Mentakrifkan maksud stres dan pengurusan stres. H. Mentakrifkan maksud pengawalan dan kepentingannya. Okey, jadi kalau kita lihat semula apa yang cikgu nyatakan di sini, cikgu dah gabungkan semua yang ada dalam bab pengurusan untuk senaraikan maksud dan kepentingannya. Jadi dalam sukatan semua ni ada dalam sukatan berdasarkan sukatan dan soalan peperiksaan boleh berdasarkan sukatan berdasarkan apa yang cikgu senaraikan ini bagi perkara-perkara inilah. Jadi apabila pelajar hendak buat ulang kaji, gunakan ini jadi pastikan pelajar tahu maksud pengurusan dan pelajar tahu menjelaskan kepentingannya. Jadi dalam sukatan menjelaskan kepentingan. Maka biasanya dalam peperiksaan kita tengok soalan nyatakan kepentingan, huraikan kepentingan, jelaskan kepentingan. Maknanya dia boleh tanya daripada 3 bentuk kata tugas tersebut. Jadi ingat, untuk pelajar ulang kaji, kita ulang kaji secara berfokus kepada maksud dan kepentingan. Kita kumpul semua, kita buat nota, kita buat discussion
semua yang berkaitan dengan aspek ini. Dan hari ini cikgu akan terangkan sedikit sebanyak cara untuk menjawab soalan kepentingan utamanya. Seterusnya kita pergi maksud pengurusan Jadi maksud pengurusan ini pernah keluar dalam peperiksaan SDPN 2014 soalan 1B. Jadi antara maksud pengurusan pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber manusia dan sumber bukan manusia bagi mencapai matlamat organisasi. Markah yang diberikan untuk soalan ini 2 markah. Maksud pengurusan ini bila kita diberikan soalan untuk maksud, biasanya markah dia 2 markah. Bagi maksud pengurusan, dia kata mesti ada proses. Apa proses? Pengurusan merupakan proses. Apa proses yang wujud? Merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal. Iaitu 4 fungsi pengurusan. Apa? Sumbernya apa? Mengawal sumber. Sumber apa? Sumber manusia dan sumber bukan manusia. Bagi mencapai matlamat organisasi. Jadi pengurusan ini kita buat proses ini, kita menggunakan sumber, tujuan dia untuk mencapai matlamat organisasi. Dan kita kena beri jawapan yang lengkap, baru kita boleh dapat 2 markah. Semua ketiga-tiga benda ni perlu ada supaya kita mendapat markah yang penuh. Kalau pelajar hanya jawab, pengurusan adalah proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber manusia dan sumber bukan manusia. Setakat tu kemungkinan pelajar tak dapat markah penuh lah. Ia anggap sebagai tidak lengkap. Mungkin dapat 1 markah sahaja. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan pengurusan. Jadi dia pernah keluar peperiksaan sekaligus lah sekali maksud dan kepentingan seperti dalam sukatan. Jadi kita tengok kepentingan, kalau disuruh nyatakan menyatakan kepentingan, menentukan matlamat dan hala tuju organisasi. Jawapannya ringkas saja untuk nyatakan. Membantu mencapai matlamat organisasi, memotivasi dan mendorong madai ihsan untuk mencapai matlamat organisasi, mengelak berlakunya pembaziran atau penggunaan sumber secara ataupun menggunakan sumber secara optimum. Jadi ini jawapan untuk nyatakan. Jadi agak ringkas jawapan dia. Kalau kita lihat yang keempat ni dia ada dua huraian. Tapi kalau kita jawab begini pun cukup untuk soalan nyatakan. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan kemahiran pengurusan. Jadi dalam sukatan dia hanya minta hanya nyatakan kepentingan kemahiran pengurusan. Sebab dalam kemahiran pengurusan, kalau pelajar ingat ada 5 jenis kemahiran pengurusan. Dia akan keluar sebagai soalan jenis kemahiran pengurusan tu untuk maksud. Contohnya maksud kemahiran konsep. Dia mungkin boleh tanya apa maksud kemahiran konseptual dan kepentingannya kepada pengurusan peringkat atasan. Jadi dia maksud kemahiran pengurusan secara umum mungkin tidak ditanya, tapi maksud bagi jenis kemahiran pengurusan tu akan ditanya. Dan kepentingan ini adalah kepentingan secara umum. Kalau soalan tu secara umum, kepentingan kemahiran pengurusan secara umum, maka kita inilah antara isi jawapan kita. Terutama kalau soalan huraikan. Huraikan kepentingan kemahiran kepada pengurusan membolehkan pengurus mengurus organisasi dengan cekap dan berkesan. Kalau nyatakan, kalau disuruh huraikan atau terangkan, kita boleh tambah lagi supaya dapat mencapai matlamat organisasi. Tapi di sini cikgu bagi fakta, kata kunci lah. Boleh juga fakta, tapi dia bukan fakta khusus lah kan ni. Kita boleh guna ayat kita. Jadi kalau pertamanya mengurus secara cekap dan berkesan. Yang kedua, boleh menganalisis situasi semasa dan membuat putusan yang tepat.
Ketiga, boleh membuat penyelarasan kerja bagi setiap bahagian dalam organisasi. Yang keempat, boleh memotivasikan pekerja untuk melaksanakan tugas ke arah mencapai matlamat organisasi. Okey, jadi kalau kita nak beritahu kepentingan kemahiran pengurusan, contohnya kepentingan kemahiran konseptual pun boleh. Kepentingan kemahiran, sebab ni soalan ni agak umum, kita boleh beri kepentingan kemahiran pengurusan masa. Yang boleh juga diberi sebagai kepentingan kemahiran pengurusan dengan merujuk kepada jenis kemahiran pun boleh. Jadi itu dah dia ada hubung kait lah dengan jenis-jenis kemahiran pengurusan. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan, kepentingan kemahiran konseptual. Jadi soalan ni, kepentingan kemahiran konseptual. Dia boleh tanya kepentingan kemahiran konseptual. Jadi kita kena tahulah ni jenis kemahiran konseptual dan kepentingannya. Jadi pelajar juga perlu buatlah untuk ulang kaji, buatlah semua jenis kemahiran konseptual, pengurusan masa, pembuatan keputusan, dan setiap satu tu nyatakan kepentingan dia, senaraikan kepentingan setiap jenis kemahiran. Bukan setakat kita tulis kemahiran itu untuk apa, kemahiran itu apa, tapi kita kena tahu kepentingan kemahiran tersebut. Seterusnya kita pergi kepada perancangan, maksud perancangan. Dia pernah keluar soalan, dah keluar SPM 2020 huraian. Ulangan. Dia suruh huraikan 3 fungsi pengurusan dalam sesebuah organisasi. 3 fungsi pengurusan dalam sesebuah organisasi. 3 fungsi pengurusan dalam sesebuah organisasi. Jadi salah satunya ialah perancangan. Dalam soalan ini, dia nak fungsi huraikan. Jadi maksudnya kita perlu tahu maksud perancangan untuk menghuraikan 3 fungsi pengurusan. Jadi maksud perancangan ialah proses mengenal pasti ataupun membentuk visi misi, matlamat, objektif, strategi, taktik sesebuah organisasi. Jadi kalau kita buat proses mengenal pasti visi misi, objektif, strategi, taktik sesebuah organisasi. Jadi ini maksud perancangan. Maknanya kita proses ataupun proses menentukan visi, misi, hala tuju, matlamat, objektif, strategi dan taktik sesebuah organisasi. Itu adalah maksud perancangan. Jadi dia boleh menjawab kepada fungsi pengurusan tadi. Sebab perancangan merupakan salah satu fungsi pengurusan. Untuk kita jawab soalan ini, kita perlu tahu maksud perancangan. Jadi penting kita tahu maksud bagi setiap istilah. Mungkin dia tak tanya soalan tu direct nyatakan maksud perancangan. Tetapi jawapan yang sama boleh kita berikan dalam soalan kalau dia suruh huraikan 3 fungsi pengurusan. Perancangan merupakan salah satu fungsi pengurusan. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan perancangan. Secara ringkas cikgu bagi di sini. Menyediakan hala tuju, panduan untuk membuat keputusan, mengukur prestasi. Bila ada perancangan, kita nak ukur prestasi, kita rujuk balik pada perancangan. Kita boleh lakukan kawalan dengan adanya perancangan. Menyelaras dan memperuntukkan sumber, merancang sumber, dan yang keenam mencapai matlamat dengan berkesan. Di sini adalah huraian, tiada huraian kalau soalan nyatakan. Jadi huraian tu bergantung pada pelajar. Bergantung kepada pelajar. Nanti kita tengok macam mana nak buat huraian dalam teknik menjawab soalan. Maksud pengorganisasian, pengorganisasian proses menyelas mengagihkan sumber yang terdapat dalam organisasi untuk melaksanakan rancangan yang telah dibuat bagi mencapai matlamat organisasi yang ditetapkan dalam perancangan. Jadi maksud pengorganisasian perlu dihafal. Dia merupakan fakta khusus yang mesti lengkap. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan pengorganisasian. Kepentingan pengorganisasian. Di sini cikgu bagi jawapan yang lebih panjang berbanding yang tadi. Ini contoh jawapan yang lengkap sebagai satu sebagai huraian. Supaya organisasi, kepentingan pengorganisasian supaya organisasi dapat beroperasi dan diuruskan dengan lebih licin dan teratur. Ayat yang lengkap.
Pembahagian tugas dan tanggungjawab yang jelas dapat mengurangkan konflik tugas antara pekerja. Okey, kalau di sini pembahagian tugas dan tanggungjawab dapat melakukan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas. Okey, kalau soalan nyatakan sampai itu pun boleh. Tapi kalau soalan huraikan, okey, kita nyatakan impak dia dapat mengurangkan konflik tugas antara pekerja. Jadi di situ dapat mengurangkan konflik tugas antara pekerja. Ini adalah impak kepada kepentingan. Jadi untuk soalan kepentingan, terutamanya bagi soalan huraikan, kita tak boleh bagi ringkas sangatlah. Contohnya kalau nyatakan, kita boleh bagi setakat ni. Tapi kalau soalan huraikan, kita kena nyatakan impak dia. Impak dia bila adanya pembagian tugas dapat mengurangkan konflik tugas antara pekerja. Jadi di sini kita boleh mendapat 2 markah. Dalam dua baris di dalam satu ayat yang lengkap ini, kita boleh dapat 2 markah kerana ada pentingan dan kesannya. Ada kepentingan pengorganisasian dan impak dia. Seterusnya kita pergi kepada contoh membantu dalam pembangunan sumber manusia. Dengan mereka bentuk semula kerja dan latihan sambil kerja. Di sini dia beri contoh. Bagaimana dia dapat membantu dalam pembangunan sumber manusia. Jadi contohnya buat reka bentuk semula kerja dan latihan sambil kerja. Jadi bagi jawapan yang kedua ni juga ada boleh dapat 2 markah. Membantu dalam pembangunan sumber manusia 1 markah. Kalau soalan nyatakan boleh untuk ini saja. Tapi kalau soalan huraikan, kita tambah ni contoh pembangunan sumber manusia, latihan sambil kerja dan reka bentuk semula kerja. Jadi ni boleh dapat 2 markah soalan nombor 2 dan 3 ni. Yang keempat, membantu dalam merancang bilangan pekerja. Merancang bilangan pekerja. Jadi pengorganisasian ni membantu kita rancang berapa bilangan pekerja dan dapat bukan setakat rancang bilangan, dan bila kita ada bilangan yang cukup dapat dan penggunaan tenaga kerja yang lebih cekap dan berkesan. Jadi ada dua benda di sini, kesan daripada perancangan bilangan pekerja dan penggunaan tenaga kerja yang baik tadi akan menyebabkan penggunaan tenaga kerja itu lebih cekap dan berkesan. Jadi kita kena jawab dalam ayat yang lengkap. Kita tengok jawapan yang lebih panjang ini. Pengagihan dan penggunaan sumber organisasi dengan cekap dan berkesan. Jadi bila kita buat pengorganisasian, kita dapat agihkan dan gunakan sumber organisasi dengan berkesan. Dan kesan dia ialah, impaknya ialah dapat menyeimbangkan kos dan mengurangkan pembaziran. Jadi di sini ada dia punya kepentingan dan ada impak dia. Jadi kita boleh dapat 2 markah sebab dia ada impak dia. Seterusnya kita pergi kepada maksud kepimpinan. Kepimpinan ialah proses mempengaruhi gelagat pekerja supaya melaksanakan rancangan yang telah dibuat. Jadi itu maksud kepimpinan. Jadi kita kena ingatlah maksud kepimpinan. Dan ataupun kata satu proses di mana pengurus atau pemimpin cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberi untuk mencapai matlamat organisasi. Mana-manalah antara keduanya ini memberi maksud kepada kepimpinan. Jadi yang mana pelajar rasa senang nak hafal, yang pertama ni kan pendek. Tapi kita juga boleh tulis dalam ayat yang lebih panjang di sini apa yang kita faham lah. Sebab maksud ni dia bukan macam definisi. Kalau definisi mesti hafal. Tapi kalau maksud ni dia boleh dihuraikan sedikit lah kepada definisi, huraian kepada definisi, tetapi mesti dalam skop yang sama. Seterusnya kepentingan kepimpinan. Tadi maksud kepentingan kepimpinan pula. Kepentingan kepimpinan yang pertama mempengaruhi. Jadi di sini cikgu hanya memberi kata kunci kepada kepentingan kepimpinan. Mempengaruhi, mengkomunikasi, memotivasi, membimbing, menyelaras, membentuk pasukan, mempunyai autoriti. Jadi contohnya kalau tulis macam ni memang tak ada markah dalam peperiksaan. Cuma cikgu bagi kata kunci ni, pelajar lengkapkanlah. Pemimpin mempengaruhi, kepentingan dia dengan pemimpin dapat mempengaruhi. Jadi pemimpin mempengaruhi pekerja untuk melakukan kerja.
kepentingan pemimpin ialah dia mengkomunikasikan maklumat dengan jelas ataupun kalau kita sini memberi arahan memberi arahan supaya pekerja melaksanakan tugas bagi mencapai matlamat organisasi. Okey, pemimpin mempunyai kelebihan untuk memotivasikan pekerja. Apa kesan dia kepada organisasi? Membimbing, apa kesan dia kepada pekerja? Menyelaras, apa kesan dia kepada organisasi? Membentuk pasukan, apa kesan dia kepada organisasi. Jadi pemimpin mempunyai autoriti untuk untuk memberi arahan ke, jadi lebih kepada peranan pemimpin itu. Jadi ini kata kunci yang boleh kita buat dan cuba lengkapkanlah ayat-ayat ini. Pelajar boleh rujuk buku. Dan seterusnya kita pergi kepada maksud pengawalan. Maksud pengawalan ialah proses memantau aktiviti dan pencapaian supaya rancangan yang dibuat mencapai matlamat dan sasaran. Ataupun, kita boleh terima mana-mana di sini, proses mengukur prestasi organisasi dengan membandingkan prestasi sebenar dengan standard dan mengambil tindakan pembetulan agar matlamat organisasi dapat dicapai dengan berkesan. Jadi ini maksud pengawalan. Jadi kita wajib hafal lah ataupun faham. Bila kita faham, mudah untuk kita hafal. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan pengawalan. Kepentingan pengawalan. Okey, di sini cikgu beri 5 kepentingan. Okey, kita tengok yang agak panjang nampaknya jawapan dia. Memastikan agar pelaksanaan mengikut perancangan dan matlamat organisasi dapat dicapai. Jadi pengawalan ni dia nak pastikan pelaksanaan mengikut perancangan, itu kepentingan dia. Okey. Di impak dia bila dia pastikan matlamat organisasi dapat dicapai. Okey. Jadi ini kalau soalan huraikan ataupun terangkan kepentingan pengawalan. Okey, ini kita dah boleh dapat 2 markah 2 markah sebab dia ada impak. Okey, kita tengok pada yang kedua. Membantu pengurus dalam meramal, mengesan dan mengambil tindakan terhadap sebarang perubahan dalam persekitaran. Okay, jadi kita boleh bagi contoh. Boleh bagi contoh. Okay. Jadi pengawalan membolehkan pengurus mengesan dan mengambil tindakan terhadap sebarang perubahan. Okey, kalau setakat tu mungkin 1 markah. Jadi apa impaknya? Jadi impak dia dengan pengawalan ini, bila kita kawal, kita dapat nampak perubahan. Jadi impaknya ialah pengurus dapat membuat keputusan yang tepat sekiranya perubahan itu berlaku. Okey. Ataupun pengurus dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Okey. Yang ketiga, terlihat kepentingan pengawalan dapat mengurangkan kos buruh, mengurangkan kerosakan dan meningkatkan produktiviti. Okey, jadi syarikat dapat mengesan kesilapan dan dapat mengambil tindakan pembetulan yang segera. Okey, di sini ada apa yang dilakukan, ada impak dia. Okey, yang keempat, mengesan peluang yang berlaku dalam persekitaran. Okey, seperti perubahan harga. Okey, jadi di sini dia ada 2 juga. Kita mungkin boleh dapat 2 markah kerana di sini diberikan contoh. Apakah dengan mengawal tu kita dapat kesan perubahan? Apa contoh perubahan tersebut? Dan yang kelima, memastikan agar warga organisasi melakukan pekerja mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Okey. Jadi kalau pekerja melakukan pekerja mengikut prosedur, maka kita dapat mengelak daripada berlaku kesilapan. Dia dapat mengelak daripada berlaku kesilapan. Boleh kalau kita tambah tu, kita mungkin dapat 2 markah. Okay, seterusnya maksud pasukan. Maksud pasukan. Okay, ni pernah keluar peperiksaan 2017 ulangan. Okay, sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai sesuatu matlamat yang sama. Jadi ahli-ahli kumpulan terdiri daripada individu yang mempunyai berbagai kemahiran. Jadi huraian kepada macam huraian lah. Okay, maksud pasukan ni ada ahli kumpulan yang mempunyai berbagai kemahiran. Kita juga maksud. Okey. Jadi pasukan adalah mereka yang bekerja di dalam satu pasukan untuk mencapai matlamat bersama
bersama. Sebagai dua atau lebih individu yang bebas berinteraksi antara satu sama lain di samping berkongsi tujuan dan identiti. Okay. Jadi ini adalah 3 maksud pasukan. Okay. Jadi pelajar boleh rujuk soalan STPM 2017 berapa markah dia. Di sini cikgu cuma menyatakan apakah maksud dia untuk pelajar ulang kaji. Dan seterusnya, sekarang kita tengok kepentingan pasukan. Kepentingan pasukan. Yang pertama, dapat melakukan tugas yang tidak boleh dilaksanakan oleh seorang individu. Okey, itu kalau soalan nyatakan. Okey, ini dapat 1 markah. Okey, kedua, mengumpul kemahiran dan bakat yang berbeza untuk melaksanakan tugas yang kompleks dengan lebih berkesan. Jadi di sini kalau soalan huraian kita boleh dapat 2 markah. Pertama, pasukan ni penting untuk kita kumpul kemahiran dan bakat yang berbeza, dan di sini untuk melaksanakan tugas yang kompleks dengan lebih berkesan. Jadi ada impak kepada kumpul semua bakat ni dalam sebagai satu pasukan. Kesan dia ialah dapat laksanakan tugas yang kompleks dengan berkesan. Jadi di sini boleh dapat 2 markah untuk soalan huraian. Yang ketiga, membantu dalam mengawal gelagat dan disiplin ahli kumpulan. Okay, kalau sini soalan nyatakan, kita boleh jawab setakat ni, maknanya ayat ni dah lengkap. Tapi kalau soalan terangkan atau huraikan, kita kena tambahlah lagi huraian dia tu, iaitu bagaimana nak tambah. Okay. Dengan itu ataupun supaya pekerja-pekerja dapat menjalankan kerja dengan lancar, ataupun pekerja-pekerja melaksanakan tugas sebagai mana yang ditetapkan. Seterusnya, kita pergi pada membantu ahli baru dalam memahami kerja, budaya dan persekitaran organisasi. Jadi di sini 1 markah. Kalau 1 markah untuk soalan nyatakan. Jadi untuk dapatkan 2 markah kalau soalan terangkan, pelajar tambah lagi. Tambah lagi. Apa nak tambah? Apa nak tambah di sini? Kalau jadi pekerja baru dapat memahami kerja, budaya dan persekitaran. Dengan itu pekerja baru dapat menjalankan tugasnya dengan lancar, ataupun pekerja baru dapat bergaul rapat dengan pekerja-pekerja lain atau apa sajalah yang berkaitan sebagai huraian. Dan yang kelima, membantu ahli mempelajari kemahiran dan pengetahuan baru. Okey. Jadi ilmu dalam pasukan, walaupun jadi ahli-ahli dapat berkongsi kemahiran, dan kemahiran itu boleh digunakan dalam melaksanakan tugas dengan lebih efisien. Kita tambah lagi apa kesan dia, apa kesan dia terhadap kerja, produktiviti ataupun organisasi, untuk dapatkan 1 lagi markah. Jadi apa yang cikgu berikan ni, ada yang 2 markah, ada yang 1 markah, ada yang untuk memenuhi soalan nyatakan, ada untuk soalan hurai. Okey, setakat itu sahaja ulang kaji pengajian perniagaan SEM 2 bab 1 untuk siri 1. Jadi untuk pelajar tahu tip ulang kaji seterusnya, okey, ikutilah video cikgu dalam siri kedua nanti. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi.